Nama game pertama belum jalan lagi bang. Drafting belum habis lagi bang. Baru draft ni, dia dah mula dah. Esmeralda tu saja dibawa masuk. Kalaulah berhadapan dengan Alice, kita boleh katakan ini adalah classic matchup juga di antara kedua-dua hero itu. Tapi ianya bergantung kepada CG Esports. Sekarang ni, pilihan yang keempat dan juga kelima. Adakah Marksman akan dibawa masuk ataupun membawa masuk fighter? Moskov at least, tapi Moskov mungkin boleh jaga diri. Cumanya sangat-sangat late game. Kalau nak mainkan Granger, kena hadap sendirilah dengan Hellcat itu. Kalau kena dekat bahagian backline, orang lain semua ke depan ni. Tak ada yang boleh menjadi yang jaga, tak ada yang jaga. babysitter. Ianya perlu berdikari. Jadi pilihan bergantung. Okey. Glue yang diambil rupanya. Mungkin cuba untuk memastikan tidak terlalu jauh dengan bahagian backline. Dan itu dia. Tak lain tak bukan. Granger untuk Hamzik. Tidak diban keluar. Diambil terus. Tetapi ini seakan-akan mengikuti script yang dah pun dirancang Aduh, oleh Bini pasukan suruh balik awal 3-0. San! Kita lupa. Kali ini kita akan lihat Hellcat dan San dalam satu drama yang sama. Vamos terus keluar secret weapon. Tunjukkan kepada kami kenapa San asyik di ban keluar. Tapi sekarang ini, apa kata kita melepaskan terus sahaja pada segmen seterusnya kepada pengulas yang akan mengulas Land of Dawn. Mars, Riz, take it away. Terima kasih kepada para panelis kita, Karakuri dan juga Sunfrost. Pemilihan hero yang ternanti-nanti untuk kita tengok, Mars. Ya, buat sekianlah waktunya. Telah seberapa lama kita tak melihat monyet ada di dalam draft. Namun pada waktu ini telah dikeluarkan pada hari semalam. Vamos menunjukkan rahsia senjata mereka yang kemungkinan akan menjadi kemenangan atau kekalahan di tangan CG. Kita akan saksikan perlawanan pusingan yang pertama antara pasukan CG Sports dan juga tim Vamos, di mana masing-masing sekarang berada di posisi yang selesa untuk berada di fasa permainan. Terutamanya kali ini, tak kira pada CG Esports ataupun tim Vamos, mereka semestinya nak memulakan permainan pada hari ini dengan langkah kanan. Ya, ayo kita lihat bagaimana hasilnya untuk pasukan Vamos. Lazim kita tahu bahawa di regular season CB banyak membantu di bahagian neutral objektif, malah dari segi kill sekalipun kebanyakan MVP didapatkan oleh beliau. Namun daripada segi perubahan draft yang sangat berani, saya boleh katakan meletakkan satu hero yang agak carry juga. Daripada Natko yang selalu akan membantu untuk memberikan CB kill dan sebagainya. Tetapi dengan penggunaan Sun ini dia boleh split kepada dua objektif, di mana satu adalah dengan pastinya mendapatkan tarik dengan lebih cepat dan satu lagi adalah daripada segi damage DPS yang sangat tinggi kalau Natko ini jadi. Jadi kemungkinan di sini kita boleh nampak Natko kali ini boleh untuk meng-carry ya, dalam bahasa rojaknya oleh pasukan Vamos. Namun apapun untuk CG, mereka menggunakan draft yang mereka sangat selesa. Apabila CG digunakan, CG menggunakan Granger, Hamzik yang telah pun kembali kedakapan CG Esports menggunakan hero yang sangat selesa. Saya setuju dengan apa yang Mars katakan. Cuma kalau tengok dekat posisi sekarang ni, ada ruang untuk tim Vamos nak lakukan pergerakan yang agresif. Terutamanya nak menekan sedikit sebanyak pergerakan Y3 di bahagian atas dan rotasi kat bahagian bawah tidaklah difokuskan dengan terlalu lama. Mungkin nak lihat bagaimana rotasi di kedudukan turtle yang pertama akan mula dibangkitkan pada minit yang kedua di bahagian atas. Sebab sekarang kita dah nampak di mana tim Vamos dah mula untuk bertukar arah untuk pastikan turtle ini milik mereka. Ya, berkemungkinan akan dipegang oleh CB pada waktu ini. Retribution juga kita nak lihat ketepatan belum bertempur dengan Gary sebelum itu. Oh, tapi Chibi sememangnya retribution daripada pemain tersebut cukup kemas. Apabila tim Vamos berjaya untuk mengunci turtle yang pertama. Namun begitu, permainan masih lagi lebih kurang sama di mana kesemua pasukan yang bermain di playoff setakat hari yang kedua ni, kalau kita nampak mereka bermain dengan sangat perlahan pada fasa awal permainan. Seperti yang kita nampak juga, mereka cuba untuk pastikan yang snowball effect tu boleh didapatkan dengan lebih awal. Cumanya, bila bergerak dengan perlahan dan pasif, sebenarnya membenarkan untuk pasukan lawan kejar tempoh permainan. Tapi masalah kedua-duanya bermain agak pasif sekarang. Apabila melihatkan pasukan Vamos dan juga CG, mereka mempunyai elemen untuk menekan-nekan. Daripada pasukan Vamos, ya betul, CG dah memakai tank jungler. Tapi mereka ada zone untuk sentiasa memerhatikan pemain-pemain pasukan CG.
Tapi untuk pasukan Vamos juga mereka tak all in terus sebab mereka tahu bahawa ada Gatot Kaca yang boleh untuk melambatkan pergerakan dan plus Zon sangat-sangat lemah apabila kena lock sekali, kena unbreakable sekali buat blast diletakkan kepada boleh meletup kepala dia. Jadi benda macam tu akan menjadi risiko yang agak besar sebab kita nampak Valens akan sentiasa mengawal kawasan river ini supaya tidak ada sebarang tingkah yang membuatkan pasukan Vamos boleh meletakkan asakan tinggi kepada Lancelot untuk pasukan CG. Cuma sayang di dalam pertempuran turtle yang pertama, TV walaupun tidak ada dekat kawasan turtle tersebut masih boleh untuk mendapatkannya. Sekarang ini Gary cuba untuk diasah oleh pemain daripada tim Vamos. Tapi disebabkan mereka juga tidak ingin terlalu memaksa untuk mengelakkan adanya kesilapan. Mungkin untuk tim Vamos, mereka menunggu sehingga Amzik yang mungkin akan jadi satu perkara yang sukar untuk pasukan CG Esports pertahankan lagi. Minit yang ketiga hampir nak masuk minit yang keempat. Tim Vamos dan juga CG Esports masing-masing masih lagi cuba untuk cari rentak permainan yang paling sesuai untuk mereka bertukar arah. Sama ada nak fokus kepada bahagian jungle ataupun nak pastikan goal laner mereka tak ada masalah. Kalau untuk tim Vamos memang tak ada masalah lah. Manakala Natco menggunakan Sun, boleh saja nak jaga posisi dengan cukup baik kalau dibandingkan dengan Amzik yang perlu untuk adanya seorang pemain lagi membantu Amzik daripada ditumpaskan oleh Natco dekat bahagian bawah. Dia lebih kepada ingin menyelamatkan keadaan Amzik. Apabila kalau ada Petrify untuk Natco mungkin boleh jadi one shot, one kill terus. Sekarang ini Gary. Oh, tapi TV sekali lagi Turtle berjaya untuk dikunci kali yang keduanya. Namun untuk pasukan CG Esports dah tak dapat Turtle, paksaan team fight berjaya dilakukan. Nampak macam tim Vamos pula sebaliknya yang berjaya untuk dapat apa yang mereka inginkan. TV. Langsung apa sebab dia punya retribution minta maaf celah tetapi terlalu baik sekali sekarang ni di bahagian bawah. Tak ada orang membantu. Amzik seorang-seorang pula. Nampaknya ada satu bantuan pada Valens juga sangat-sangat lambat membenarkan untuk Amzik untuk diturunkan. Tapi Zon itu cukup baik sebenarnya. Kali ini penjarakan sosial antara tim Vamos dan juga CG Esports di bahagian bawah nampak lebih ketara apabila Amzik berjaya untuk dijadikan sebagai first blood daripada CG Esports. Nasib baik tak boleh terbang ni Zon tu. Kalau tidak dia macam lipas. Susah sangat untuk ditangkap bahagian lipas kudung tak cukup kaki. Melarikan diri dalam pertempuran sebentar tadi tetapi saya ingin memuji semula walaupun saya tahu ini adalah curse tetapi TV menggunakan retribution dalam keadaan yang sangat baik. Ya, Drake! Satu pergerakan yang semakin agresif daripada tim Vamos apabila posisi di bahagian atas dan dijadikan sebagai keutamaan. Sebab ini yang kita bincangkan untuk CG Esports. Mereka terpaksa bertukar arah untuk pastikan Amzik selesa. Tapi dalam masa yang sama juga, ini membenarkan untuk tim Vamos bergerak dengan cukup agresif ke arah EX Billion pasukan CG Esports. Dan Vamos bermain dengan cukup sempurna apabila mereka dapatkan turret di bahagian top lane. Dan ya betul, sejak daripada season 12 lagi, Sun dimainkan oleh Sonic dekat MPSNC. Sebab itulah saya cakap tadi awal-awal. Buat sekian lama lagi kita tak nampak monyet. Sekarang ini dimainkan semula. Sewaktu dulu, Sun dimainkan oleh jungler. Namun pada waktu ini disebabkan dengan fighter 2 boleh digunakan di bahagian 2 lane yang berada di atas dan bawah. Natco menggunakan kelebihan tersebut. Oh, rotasi daripada tim Vamos bergerak ke arah bawah terus. Valens cuba untuk menadas segala damage yang dikeluarkan tapi dah tak boleh nak tadah lagi. Kalau dah 4 orang pemain melakukan asakan kepada seorang pemain, membenarkan untuk pasukan daripada tim Vamos ini memberikan lagi output damage yang cukup tinggi. Namun untuk pasukan CG Esports, rotasi sekarang perlu untuk difokuskan ke arah bawah. Manakala Turtle yang terakhir berada di bahagian bottom lane. Percubaan untuk melakukan satu curian Turtle dilakukan oleh pasukan CG Esports. Tapi tim Vamos masih lagi cuba untuk bertahan. Natco dapatkan Chico. Tetapi untuk Y3 di bahagian hadapan, Gary cuba untuk mengintai peluang. Tapi Zon di bahagian belakang berjaya untuk menghalau Amzik daripada merapatkan kedudukan. Namun pada kali ini, Gary berjaya untuk mencuri Turtle yang terakhir daripada didapatkan oleh Chibi. Ya, kata Gary, Banana kena fruit 2 times. Ya. Dalam kes ni 3 times lah. Sebab Turtle yang ketiga dia berjaya dapatkan. Dan pasukan Vamos seakan-akan kali ini tidak merasakan apa-apa kesan yang sangat besar pun daripada pencurian Turtle tersebut. Mereka dah dapat turret, mereka dah berikan tekanan kepada Amzik. Mereka on the way nak menang di bahagian goal lane. Dan pada waktu ini mereka dapatkan kelebihan 2000 gol. Yes, mereka selesa tetapi jangan terlalu alpha. Dengan kehadiran mereka juga mampu untuk dikalahkan dengan adanya glue di bahagian mid lane. Tambahan pula dengan Lancelot yang masih lagi utuh daripada segi levelnya melebihi daripada Chibi. Jadi damage dia masih lagi besar untuk dikenakan kepada backline. Terutamanya Natco, Zon yang menjadi Roma perlu untuk ke depan bersamaan dengan Cloakun. Kalau info flicker masih lagi dipegang oleh CG yang mana cooldown dan juga Cloakun tidak boleh menggunakan spell beliau, itu akan menjadi info yang baik untuk Gary memudahkan kerjanya bagi mengejar mid lane pasukan Vamos. Okey, untuk pasukan Vamos, kita boleh nampak bagaimana rotasi mereka sekarang ni cuba untuk memberikan fokus kepada side lane.
Tapi untuk Gary yang merupakan jungler daripada pasukan CG Esports, rotasi daripada Gary nampaknya akan memfokuskan kepada clearing wave sama ada dekat bahagian atas ataupun di bahagian bawah. Tapi nak lakukan sejauh mana? Manakah tim Vamos, mereka ada Natco yang menggunakan Sun, ada juga Zon yang berjaya untuk memberikan satu vision yang lebih luas untuk tim Vamos. Rotasi ke arah bawah daripada Chibi, cuba untuk mencari balance terlebih dahulu. Namun begitu paksaan mungkin akan dilakukan. Lebih kepada tim Vamos hanya nak dapatkan info terkini skill set yang masih lagi ada pada pemain pasukan CG Esports. David kerja saya nak puji juga kepada Gorgeous. Cukup pantas dia potong lane tadi menyebabkan tarik atas jatuh. Dan juga clear lane terlebih dahulu sebelum EXP daripada pasukan CG melakukan pergerakan. Memaksa untuk EXP-nya nanti balik E3 terutamanya. Tapi E3 kita tak boleh salahkan dia juga. Dia kena bantu team fight. Dia kena bantu Amzik yang mana telah pun ditekan bertubi-tubi. Kali ini Chibi berada di depan. Clockun dah sampai cuba untuk berikan bantuan. Namun begitu untuk posisi E3 bertenggek pula di atas badan Chibi. Percubaan untuk melakukan team fight daripada tim Vamos diteruskan begitu saja. Ada real world manipulation daripada Chico cuba untuk mencari bangsa E3 tumbangkan Valence dan tak ada double kill berjaya untuk dikunci. Narco tak ada 2-1. Namun begitu di posisi di bahagian bawah dimenangi dengan cukup besar sebenarnya daripada tim Vamos. Banyak fokus yang telah pun kita tumpukan dekat bahagian bottom lane. Namun hasil yang kita nampak untuk Amzik belum lagi betul-betul besar. Apabila kita lihat pasukan CG, mereka mengorbankan banyak nyawa dengan hanya ingin membuatkan Amzik jadi. Jadi perkara ini, adakah berbaloi untuk mereka? Itu soalan yang saya tanyakan kepada tuan-tuan perempuan di rumah. Yang coach online berada di rumah. Apa yang anda rasa apabila banyak kill diberikan kepada pasukan Vamos dengan hanya menjadikan Amzik sebagai pemain utama yang mereka mahukan untuk jadi pet? Faham tak? Jadi banyak item secepat yang mungkin supaya Amzik dapat untuk carry. Bagi pendapat saya, ya betul. Itu mungkin boleh jadi isu late game mereka. Tetapi dengan memberikan nyawa yang banyak kepada pasukan Vamos dan kill tersebut didapatkan oleh Clockun, diibaratkan Clockun juga boleh untuk dapat power spike lebih awal berbanding dengan CG. Walhal kita tahu bahawa Clockun menggunakan Kimi yang juga merupakan marksman. Jadi damage burst yang tinggi dengan DPS juga yang tinggi akan menyusahkan juga pasukan CG untuk memulakan sebarang team fight. Terutamanya Valence berada di depan. Sekarang ni Gary di bahagian depan. Ada satu conceal yang dilakukan. Tapi Gary yang berjaya untuk melarikan diri daripada genggaman pemain tim Vamos. Namun begitu posisi daripada kedua pasukan nampak gaya yang cuba untuk memberikan fokus pula kepada lot yang pertama sekarang ini. Tarikan mula untuk dilakukan oleh tim Vamos. Gorgeous cuba untuk memancing pemain daripada CG Esports. Chico dan juga Valence dah sampai di tempat kejadian. Ada real world manipulation pada Chico. Tapi tengok macam mana posisi sekarang ini. Lord berjaya untuk dikunci oleh tim Vamos. Amzik ditumbangkan begitu saja. Valence cuba untuk ditangkap. Tapi tengok macam Gary berjaya untuk larikan diri terlebih dahulu. Chico tak boleh ditumbangkan begitu saja. Dua pemain yang tinggal untuk pasukan CG Esports melarikan diri. Tapi tengok macam mana posisi di atas. Gorgeous berjaya untuk menggocek Gary. Tiga pemain daripada CG Esports tumbang. Ini memang betul-betul Vamos. Selalunya bila orang ambil lot, mereka akan balik dulu, tunggu lot, santai dulu. Tapi tidak untuk Vamos, terus langgar. Sebab apa mereka tidak takut? Disebabkan dengan kelebihan kill yang mereka ada. Mereka tahu bahawa draft mereka ini mempunyai kelebihan awal yang sangat tinggi. Tambahan pula bila dengan adanya snowball di pihak mereka, mereka akan terus memaksa pasukan CG yang tak boleh nak bertahan langsung. Dalam segi damage, Amzik pun belum jadi. Ciku pun damage dia belum lagi dapat dirasakan oleh pasukan Vamos. Jadi mereka boleh buat apa? Mereka teruskan tekanan dengan dapatkan individu turret seawal yang mungkin, tuan-tuan dan perempuan. Ini memang cukup selesa untuk tim Vamos apabila satu persatu menara di bahagian luar berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan mereka. CG Esports terpaksa bertahan dengan posisi yang hanya tinggal inhibitor turret saja sekarang ini. Untuk tim Vamos, ruang mereka nampak semakin mudah, semakin selesa. Tetapi untuk CG Esports, selagi mana kristal belum dipecahkan, selagi itu ada ruang. Tapi tengok macam mana kat tengah-tengah. Tengah-tengah dia buat. Tengah-tengah dia buat. Dia tahu tu jahat sangat tu. Gelap villain. Ya. Dia bila orang jahat menang dalam cerita ni, dia memang gelap macam tu lah. Tapi saya cakap Vamos jahat lah, saya lah yang gelap kan. Sakit tu Zon. Gary. Zon pun sakit, dia Roma. Ya, tinggal suku je nyawa Gary tadi. Tu nasib dah full start tu. Kalau dia dapat kejar lagi tu, berkemungkinan Gary memang tak boleh nak buat apa-apa. Dilihatkan untuk Gary sekarang masih lagi pula item damage ya. Dia belum nampak lagi ada ura-ura ataupun ada sedikit mungkin kelihatan untuk membuat item seperti brute force. Malah kita nampak untuk fokus Gary semuanya kepada item damage. Sebab itu dia suka tidak boleh untuk bertahan dengan damage yang dapat dikeluarkan oleh pasukan Vamos yang telah mendapatkan 9 kill pada waktu ini.
Ya, untuk tim Vamos makin selesa untuk mereka tapi damage pada Clocun juga cukup memeritkan. Bayangkan bila setiap kali Chico cuba untuk buka dia punya real world manipulation, ada pula Clocun yang berjaya untuk berikan poking damage yang semakin tinggi ke atas pemain pasukan CG Esports. Jadi bila mereka nak mula paksa team fight, mereka terpaksa tunggu tim Vamos yang mulakan team fight tersebut. Sebaliknya, jadi untuk CG Esports lebih kepada sekarang ni mereka kena play safe, mereka kena bermain dengan sangat pasif sebab kalau mereka nak tunjuk muka ke depan sangat dan perkara tersebut yang akan menghasilkan satu masalah ataupun kesalahan untuk CG Esports, itu akan membenarkan tim Vamos dapatkan pula sebaliknya kemenangan kecil. Ya, tepat sekali. Kemenangan kecil yang dimahukan oleh CG terutamanya adalah daripada segi pick off pada orang yang offside. Chibi diaskak berterusan, bertenggek pula Yetri di atas pada Chibi tapi Amzik ditumbangkan nak kill terlebih dahulu, balance dan tak ada dia gegar. Tapi Chibi sempat untuk ditumbangkan, Chico juga tak ada permainan 4 poin gegar juga. Satu pemain tumbang. Triple kill didapatkan oleh Clocun dan rata. Tim Vamos cukup selesa. Mereka berjaya untuk menumpaskan kelima-lima pemain pasukan CG Esports. Mereka juga kali ini akan terus saja tas dan membuka pemain pasukan CG Esports. Mata kemenangan yang pertama untuk tim Vamos. Ya, cepat Zamfra, cepat. Sekarang ini kita dah habis permainan. Apabila kita melihatkan selalunya Grab pakai kasut match dah habis. Tapi kali ini GB pakai kasut tuan-tuan dan puan. Sebelum tarik kristal dapat dipecahkan, pasukan Vamos mendapatkan langkah